Mak boleh ambil air. Wala letak sini. Wala letakkan sini. Bawa sini. Mak letak sana. Letak kat tepi ni. Okey. Ya betul. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mamak mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pertamanya saya mohon maaf kerana line kita di kawasan kami ini tidak stabil. Kadang-kadang dia jadi hanging. Saya tengok sahabat-sahabat jadi hanging sekejap. Tetapi kita akan sambung pengajian tasawuf kita ini. Suara okey, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Muhammad ucap salam kepada sahabat-sahabat wali semua sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, boleh dengar jelas suara ya? Okey, alhamdulillah, sound comel. Okey, alhamdulillah Rabbil Alamin. Audio clear. Terima kasih Kak Ruzi. Baik. Kita nak sambung pengajian kita iaitulah khusyuk. Jadi Muhammad pegang buku kembali. Anak saya bantu hari ni pegang buku. Khidmat pegang buku. Baik. Kita dah sebut tadi tentang khusyuk. Tentang khusyuk. Dan ada ayat Al-Qurannya saudari Azlinda kita, di mana ayat Quran ada sebut Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Iaitulah apa dia ni, telah berjaya kata Allah orang yang membersihkan batinnya. Maknanya qad aflahal mu'minun, orang bersih batin, orang mukmin, orang Islam yang bersih hatinya dengan bersolat. Tetapi solat ini disebut dalam ayat ini alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam solatnya. Kita akan tengok penafsirannya sekejap lagi. Tetapi ayat ini Ayahanda Haji Aki, begitu juga sahabat-sahabat sekalian yang ada petang ini, apa disebut? Ayat ini kata ulama tafsir Ibnu Katsir kata orang-orang yang khusyuk seperti yang digambarkan oleh Allah ini ialah mereka yang takut dan gerung kepada Allah. Tengok tu makna dia. Tengok dia makna dia. Angkat tinggi sikit buku. Walid nak tengok. Okey. Okey, baik. Apa katanya? Orang-orang yang khusyuk seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah mereka yang takut dan gerung kepada Allah. Maknanya Cikgu Din, khusyuk di sini ada ciri. Ayat yang kita baca tadi dalil kepada tajuk khusyuk kita hari ini daripada surah Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua itu. Apa dia? Orang yang khusyuk ni kata ulama tafsir orang yang takut dan gerun kepada Allah. Mana selagi kita tak takut, tiada rasa gerun ataupun rasa bimbang kepada Allah itu, maka khusyuk kita tak akan sampai ke makam yang sempurna. Sebab tu orang ni kadang-kadang duduk seorang Cikgu Din boleh menangis. Kita tengok kenapa dia menangis ya. Rupanya dia tengok langit, dia kata, ya Allah, besarnya kuasa Tuhan, contohnya. Kemudian dia tengok bumi, dia kata kayanya Tuhan. Dia tengok air laut, ya Allah, besarnya kekuasaan dan kerajaan Tuhan. Sekaya-kaya manusia atas dunia ni, laut tak boleh nak beli. Air laut boleh beli Cikgu Din. Macam orang Singapura beli dengan kita di Malaysia, boleh beli air. Tapi laut, sebesar-besar laut tu kita boleh beli? Tak boleh. Gunung, setinggi-tinggi gunung tu kita boleh beli? Tak boleh. Ni nak menunjukkan apa dia? Kita tidaklah kaya mana Cikgu Din. Kita ni tidaklah lebih mana. Terima kasih saudara Aziz, wakil Pematang Jangguh, Pematang Pau, kita terima kasih. Begitu juga saudara Muhammad Asri, terima kasih ya. Ya, betul. Orang-orang khusyuk ni adalah orang yang takut dan gerung kepada Allah. Muhammad Asri, betul. Tu katanya Ibnu Katsir. Buka buku. Balik baca. Okay. Pendapat ini turut diperakui oleh Mujahid, Hasan Al-Basri,
Qatadah serta Az-Zuhri. Maknanya ramai ahli tafsir menafsirkan sama jugalah. Sebagaimana Ibnu Katsir kata tadi, orang khusyuk cirinya ialah takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Baik. Terima kasih Kak Rohana. Sebenarnya para ulama telah mendefinisikan kalimah khusyuk ini dengan pelbagai ta'rifan. Maknanya banyak makna Cikgu Din, banyak makna adik Safiah, banyak maknanya saudari Aziah. Antaranya maksud khusyuk ulama sebut, di sinilah penulis cuba nukilkan pandangan para ulama tasawuf terhadap kalimah ini. Pertama, maksud khusyuk. Hasan Al-Basri berkata, Hasan Al-Basri ni siapa? Tabi'in. Apa maksud tabi'in? Orang tak sempat dengan Nabi, tapi sempat dengan sahabat Nabi. Maknanya Hasanul Basri ni dididik, dibesarkan oleh isteri Nabi, Ummul Mukminin, Ummu Salamah kita. Riwayat kata Ummu Salamah isteri Nabi didik, besarkan ataupun tunjuk ajar, mengajar kepada Hasanul Basri. Itu yang dikatakan Hasanul Basri ni tabi'in. Sebab walaupun tak sempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia sempat dengan isteri Nabi, dengan sahabat Nabi. Nur Azman Iksan, orang solat menangis itu khusyuk ke Ustaz? Mungkin salah satu tandanya ialah datang gementar dalam hati, lalu daripada gementar hati itu menimbulkan takut, lalu menangis, bercucuran air matanya. Gitulah antara tanda-tanda khusyuk dalam jiwa terzahir pada anggota tubuh badan luaran ini. Ya, luaran ini. Baik. Itu kata Hasanul Basri. Khusyuk ialah rasa takut secara berkekalan untuk kepentingan menghidupkan hati. Mana khusyuk ni hendaklah kamu usaha biar berkekalan dalam hati. Kekal dalam hati, supaya dengan adanya khusyuk dalam hati, maka hati kamu akan hidup. Hati kamu akan hidup. Ni kata Hasanul Basri. Saudara Hasan Ar-Rifai Muhammadi saya. Kata Hasanul Basri. Hasan Al-Basri ni Cikgu Din. Hasan Al-Basri ni Kak Nur Saadah saya daripada Putrajaya. Rakan-rakan Abang Azizi Musa semuanya adalah satu tabi'in yang terkenal. Sembahyang tahajudnya banyak. Cikgu Din banyak. Berapa rakaat banyak tutup? Agak-agaknya berapa? Kak Saadah. Saudara Hasan saya. Mutoligat. Kak Rabi Atun saya daripada Putra Haid. Agaknya berapa rakaat Hasanul Basri ni solat tahajud malam-malam? Saya beritahu Cikgu Din ya. Saya beritahu ya. Lebih kurang 400 rakaat. Lebih kurang 400 rakaat Cikgu Din tiap-tiap malam. Berapa ratus rakaat Muhammad? 400 rakaat. 400 rakaat semayang tahajud tiap-tiap malam. Allah, macam mana Cikgu Din? 400 rakaat. Jemaah saya mengajar di surau, bila saya sebut Hasanul Basri ni semayang tahajud tiap-tiap malam 400 rakaat, masing-masing diam saja, tak ada respon, tak ada terkejut. Saya pun heran kenapa jemaah bila disebut Hasanul Basri semayangnya 400 rakaat tiap-tiap malam tahajud, jemaah jadi tak terkejut. Saya rasa barangkali jemaah kata taklah terkejut sangat kami tu, sebab lebih kurang kami lah juga. Kami 380 rakaat, 392 rakaat. Agak saya ya, sebab tu tak ada terkejut, tak ada rasa kagum. Ini Hasanul Basri. Hasan Al-Basri. Maknanya tepatlah beliau membicarakan soal khusyuk kerana beliau sendiri kasihkan, cintakan solat. Setiap malam tahajud Kak Nur Saadah 400 rakaat.
Mana bilangan beratus rakaat ni para tabi'in, para sahabat itu adalah satu kebiasaan. Kerana apa? Kerana menunjukkan dekatnya, khusyuknya hati mereka, batin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mana mereka hidupkan sepanjang malam kat Ruzia, betul. Betul. Okey, baik. Apa kata Hasanul Basri? Khusyuk ialah rasa takut secara berkekalan untuk berkepentingan menghidupkan hati. Selama mana awak khusyuk dalam hati, hati awak hidup. Bila khusyuk hilang, yakni takut dan bimbang pada Tuhan hilang, hati awak akan mula jauh dengan Tuhan. Maka awak akan mula tertumpu pada dunia. Awak akan mula lupa dan terhijab dengan akhirat. Itu dia. Itu dia. Baik. Ni kata Hasanul Basri. Betul. Muhammad buka muka surat sebelah. Okey, buka muka surat sebelah. Ya, kita nak latih anak-anak kita cinta ilmu, mudah-mudahan ya. Baik. Okey. Itu Hasanul Basri kata tadi. Okey, angkat tinggi sikit buku. Syekh Junaid Al-Baghdadi berkata, Syekh Junaid Al-Baghdadi, tokoh tasawuf. Tokoh tasawuf pula berkata. Apa katanya? Khusyuk adalah rasa rendah hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk ni adalah rasa rendah hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mai duduk kat balik sebelah. Kita belajar. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, khusyuk adalah rasa rendah hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya satu orang tu merasa bimbang, takut, syukur, terima kasih, malu kepada Allah. Ini dipanggil khusyuk mengikut Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi. Manakala pi kata Fudail bin Iyad pula. Fudail bin Iyad ni saudara Jad Kadir, Kak Fikah Hasan, ya, Fudail bin Iyad yang kita nak bahaskan definisi khusyuk mengikut pandangan beliau ni, adalah satu orang yang terkenal dengan kalamnya, dengan nasihatnya, dengan kata-katanya. Apa dia nasihat dia, kata-kata dia? Apa dia? Iaitulah katanya Fudail bin Iyad, sekiranya kamu mampu untuk tidak dikenal orang, maka lakukanlah. Dengar sekali lagi pi. Dengar sekali lagi pi ya. Kata Fudail bin Iyad yang kita nak bincang tajuk definisi khusyuk menurut beliau. Menurutnya Fudail bin Iyad ni. Fudail bin Iyad terkenal dengan satu nasihat dia kepada manusia, kepada kita semua, Cikgu Din. Apa nasihat Fudail bin Iyad? Sekiranya kamu mampu untuk tidak dikenal orang, maka lakukanlah. Maksudnya jangan sampai orang tahu siapa yang bagi beras kepada mangsa COVID tu. Ustaz Datuk Rashidi. Banyak sangat dibaginya. Jangan, jaga. Siapa yang sponsor lembu nak sembelih raya korban masjid kita ni, Ustaz Datuk Rashidi kita, siapa 1000 ekor contohnya. Jangan. Siapa yang beri bayar gaji imam terawih masjid kita ni, Ustaz Rashidi kita. Jangan Cikgu Din. Itu kata Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, iaitulah sekiranya kamu mampu untuk tidak dikenal orang, maka lakukanlah. Sekiranya kamu mampu untuk tidak dikenal orang, maka lakukanlah. Maknanya kita supaya kita berada dalam keadaan sentiasa rendah diri. Ruqayyah ucap Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama, alhamdulillah. Okey, Walid membaca sekejap ya. Okey, baik. Ya. Baik. Itu kata Fudail bin Iyad, khusyuk ialah apabila berterusan di dalam pengaduan kepada Allah di dalam semua perkara. Apapun yang berlaku dalam hidupnya, bahagian daripada fasa dan siri-siri kehidupannya, maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara. Kata Fudail bin Iyad, itu maksud khusyuk. Betul Cikgu Din. Itu maksudnya bagi kalimah khusyuk, kata Fudail bin Iyad ya. Fudail bin Iyad.
Baik. Kak Radin apa, Kak Ruzi apa ditarik tu Allah 1000 ekor. Saya buat contoh, bukan betul tu. Saya buat contoh tadi tu. Baik. Manakala Syekh Abu Ali Ad-Daqaq berkata, yang dimaksudkan dengan khusyuk ialah tunduknya hati kamu kepada Allah serta kamu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mana satu orang yang tunduk hati pada Allah, bimbang dan takut kepada Tuhan, sehingga dia berjalan atas muka bumi dengan tunduk, dengan rendah diri, dengan baik, dengan akhlak yang baik, itulah ciri-ciri orang yang ada khusyuk dalam batinnya. Dalam batinnya. Betul. Betul. 400 rakaat satu malam, katakan satu rakaat 2 minit, jadi 800 minit, lebih kurang 13 jam. Saudara Amran, itu perkiraan kita. Para ulama ni Allah beri berkat masanya ataupun beri berkat keadaan amal ibadatnya. Bayangkan ya. Begitu juga Imam Nawawi kita kata tak. Imam Nawawi kita meninggal dalam umur sebelum 40-an. Tak sempat kahwin. Meninggal muda Imam Nawawi kita. Ni sekolah besar dalam mazhab Syafi'i kita. Tetapi cuba tengok karyanya. Dengan keadaan zaman dulu yang dhaif, nak menulis, gelap, tak macam kita mudah sekarang. Kita ambil satu saja contoh karyanya, iaitulah Al-Majmu'. Al-Majmu' kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i dikarang oleh Imam Nawawi kita. Apa ni kawan-kawan tengok, sahabat-sahabat tengok. Di pustaka kita ada, kita susun sebagai nak ambil semangat. Mudah-mudahan Allah beri hidayah baca dan faham. Apa dia? Berjilid-jilid kitabnya. Bayangkan. Atas dasar itu kita katakan keberkatan masa, keberkatan umur para ulama, paranya abid, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, kuat ibadat, Allah Ta'ala beri berkat itu. Satu benda, berkat ni kita nak terjemah dalam bahasa lain tak ada. Walaupun berkat ni bahasa Arab, terjemah Melayu berkat juga. Nak menunjukkan apa? Berkat ni satu benda tak boleh nak diterjemah. Besarnya kurniaan berkat dari Allah kepada kita, ya, umur kita, masa kita, harta kita, mudah-mudahan selamat berkat. Baik, saya sambung lagi Abang Zizi. Terima kasih Abang Zizi saya. Begitu juga Abang Osman, Kak Intan, terima kasih Abang Man. Ya. Baik. Kemudian Fudail bin Iyad. Syekh Abu Ali Ad-Daqaq kata, pegang buku. Yang dimaksudkan dengan khusyuk ialah tunduknya hati kepada Allah serta berakhlak dengan akhlak yang mulia. Inilah antara definisi khusyuk di sisi ulama tasawuf seperti yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Qasim Karim Hawazin Al-Khusyairi di dalam risalah Khusyairiyahnya. Ada satu karya tasawuf dikarang oleh Imam Khusyairi, Syekh Abdul Qasim Karim Hawazin Al-Khusyairi, atau nama ringkasnya Imam Khusyairi. Karyanya bertajuk Risalah Khusyairiyah. Definisi tasawuf yang kita belajar tadi dari Junaid Al-Baghdadi, dari Hasanul Basri, daripada Fudail bin Iyad dan lain-lain, semuanya dirakamkan dalam penulisan Imam Khusyairi itu, ya. Imam Khusyairi itu. Baik. Namun sama ada kita sedar ataupun tidak, roh bagi setiap amalan ini juga merupakan sifat yang paling awal akan hilang di dalam ibadat manusia, sekiranya ia tidak diikat dengan ma'rifatullah. Benarlah seperti yang dinyatakan oleh Huzaifah Al-Yamani. Apa kata Huzaifah, ya? Apa kata Huzaifah tentang khusyuk? Tentang khusyuk dalamnya hidup, dalamnya ibadat, dalamnya bermuamalah dengan Tuhan. Apa katanya Huzaifah? Perkara yang paling awal yang akan hilang dari agama ialah sifat khusyuk. Betul Cikgu Din. Ya, perkara paling awal hilang dalam agama ni ialah khusyuk dalam beribadat. Khusyuk dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul Kak Ruzi, berkat walaupun sikit kita dapat, betul. Soal banyak sikit itu qada masing-masing.
Tetapi berkat ni, ni kita pohon daripada Allah. Kita ikut hukum, ikut syariatnya, ikut aturannya. Ya, Muhammad As-Risalah, Risalah Khusyairiyah. Risalah Khusyairiyah ya, karya Imam Khusyairi, betul. Risalah Khusyairiyah. Baik. Ya. Maka Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka telah membuat satu analogi. Apa kata Hamka? Dia kata khusyuk ni kalau nak faham tak payah, Hamka kata. Ni kita buat kesimpulan daripada apa yang Hamka sebut. Dia kata begini, khusyuk ni seumpama tiap-tiap malam kamu nak tidur, sebelum masuk bilik kamu pergi kunci pintu dulu. Pintu jendela, pintu tikar, pintu maling. Ni bahasa Terengganu lama sangat ni, klasik sangat ni. Pintu maling, jendela. Maka bila kamu tutup pintu, tentu kamu kuncikan. Kunci tangan tolak ensel, maka masuk dalam lubang kunci, telinga pun dengar bunyi kunci tu dah dikunci. Klik, contohnya bunyinya. Kemudian pula mata pun tengok kunci masuk ke dalam anaknya. Kemudian bunyi pula waktu kunci tu mula berfungsi. Sekarang orang pakai security alam macam-macam kat rumah Cikgu Din. Macam-macam kat rumah Cikgu Din sekarang orang pakai, ya. Kadang dipakai alam, kadang dipakai CCTV. Maknanya seperti kamu nak kunci pintu bilik tiap-tiap malam sebelum tidur. Kamu tengok kan anak kunci masuk dalam lubangnya. Kamu dengar pula kan bunyinya penyelak pintu dah berbunyi menandakan berfungsi dah selak pintu tu. Kemudian kamu balik ke atas katil nak tidur, nak baring Cikgu Din. Maka bila start je baring acu nak baring, bangun balik. Bangun balik sambil fikir apa? Kunci kedok pintu tadi tengok tu. Tengok tu. Kunci kedok pintu tadi tengok tu Cikgu Din. Tu nak menunjukkan apa dia? Apa guna mata kamu tengok waktu kunci tadi? Apa guna tangan kamu bergerak waktu kamu kunci pintu? Apa guna telinga kamu dengar bunyinya pintu sudah dikunci? Kenapa tiba-tiba bila baring atas katil kamu bangun pula sambil kata kunci kedok pintu tadi? Ini nak menunjukkan sewaktu kamu kunci pintu, tangan bergerak, mata tengok, telinga dengar penyelak bunyi. Tetapi satu benda yang tak ada dengan kamu, khusyuk. Hati tak ada. Waktu kunci tu tak yakin, tak kemah, tak kejap hati. Oleh kerana apa perkara itu berlaku? Sebab apa? Sebab memanglah kunci pintu ni dah bukan lagi jadi ibadat tapi adat. Sebab malam kemarin dahulu kunci, malam yang sebelum-sebelum tu pun kunci, minggu lepas pun kunci. Kita kunci tiap-tiap malam sokmo Cikgu Din. Jadi bila benda kita buat sokmo, kadang-kadang kita jadi adat bukan ibadat. Begitu juga orang semayang. Dia semayang bukan ibadat tapi adat. Sebab dari kecil semayang. Orang pun semayang. Dia tak pernah tinggal semayang. Ni bimbang. Yang ni bimbang. Muhammad masuk dulu ya. Masuk dulu. Okay. Beri salam semua sekali. Kata Muhammad minta diri dulu. Muhammad minta diri dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi. Okay, bye. Bye. Okay. Terima kasih Muhammad. Ya, baik. Baik, terima kasih saudari Azlinda. Terima kasih saudari Azlinda. Ya. Jadi itulah maksudnya, kiasannya Kak Mimi, bagaimana kita nak katakan orang kunci pintu walhal dia takut pencuri masuk, perampok masuk rumah dia. Pun dia masih lagi timbul was-was. Walaupun dia sudah selak pintu, kunci pintu, tangan dia buat, mata dia tengok, telinga dia dengar, kenapa tiba-tiba dia mari tertanya, kunci tak lagi? Kunci ke belum? Ni kerana dia tak ada khusyuk. Lalu ibadat, selama mana ia menjadi adat. Kena faham tu. Dia jadi adat. Maka khusyuk tak ada pada ibadat yang berjenama adat. Tak ada Cikgu Din. Saya buat contoh mudah tak. Selepas semayang, kita zikir kan. Lepas semayang kita zikir. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Okey. Tengah-tengah subhanallah cikgu Din, apa berlaku kita? Subhanallah, subhanallah. Mana cicak dinding tadi tu? Subhanallah, subhanallah. Nampak tak? Mulutnya subhanallah, hatinya ke lain. Hatinya ke lain cikgu Din. Lain. Ni kenapa? Dia zikir itu adalah adat, bukan ibadat. Zikirnya adat, bukan lagi ibadat. Maka dia sebut Tuhan kerana adat. Tapi hatinya merata-rata pergi. Kadang-kadang ada orang berzikir lepas sembahyang. Macam mana Cikgu Din? Subhanallah, 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 subhanallah. Balah WhatsApp. Balah mesej. Tengok tu. Tak ada kosong. Jadi atas dasar itu Hamka kata bahayanya satu orang yang beribadat tiada khusyuk padanya. Kerana apabila tiada khusyuk pada ibadat, ia sudah dinamakan adat. Ia sudah dinamakan adat. Atas dasar itu kita nak kena jaga betul-betul Cikgu Din. Khusyuk ni ruh kepada amalan. Khusyuk ni ruh kepada ibadat. Kita hidup kalau tak ada khusyuk, yakni takut nampak Tuhan, gerung pada Tuhan, tak bermakna hidup kita Cikgu Din. Melainkan makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur. Agaknya begitulah kalau kita tidak ada khusyuk tu. Ini seperti yang disebut oleh para ulama tasawuf dan sudah pun dianalogikan oleh Buya Hamka. Baik. Ya. Amat benar sekali kata-kata Buya Hamka. Buya Hamka kita ya sudah meninggal dalam bulan Ramadan tahun 80-an dahulu. Saya sampai sekarang alhamdulillah masih meneruskan berhubung setiap waktu dengan puterinya yang keenam, Bonda Fathiyah Hamka. Sebelum Bonda Fathiyah Hamka, saya berhubung dulu dengan Profesor Aliyah Hamka. Jadi Prof Aliyah Hamka ni satu ilmuwan besar di universiti. Kita pernah terlibat dalam seminar pemikiran Buya Hamka dan telah meninggal dah Prof Aliyah Hamka. Sejak itu saya menyambung hubungan silaturahim dengan adiknya, iaitulah Bonda Fathiyah Hamka, puteri keenam Buya Hamka kita ini. Ni Buya Hamka kita kata ya. Amat benar sekali kata-kata Buya Hamka di dalam mengungkapkan betapa khusyuk itu merupakan ruh di dalam setiap amalan hamba. Mana ruh bagi amalan khusyuk. Kalau tubuh badan tak ada ruh, mati. Ibadat tak ada khusyuk, yakni takut, harap, tumpu ataupun bermatlamat, bertawajuh pada Tuhan, maka sia-sia amalan itu Cikgu Din. Kita dah sebut tadi, menjadilah amalnya itu semata-mata seperti kemarin dulu, minggu lepas, bulan sudah, yakni ada. Yakni ada. Betul. Baik. Terima kasih saudari Azlina. Lia, terima kasih. Betul. Bahkan diriwayatkan contoh oleh Hamka nak bagi kita faham tentang khusyuk ni. Ada sahabat Nabi yang cedera di panah musuh, berhasil dicabut panah yang melekat di betis mereka ketika mereka solat. Macam mana ni Cikgu Din? Kita nak buat? Nak buat macam mana? Kalau siapa ada sahabat kita baca riwayat ni, di panah musuh melekat di betihnya panah melekat di betih. Nak cabut sakit, tapi bila semayang angkat takbir Allahu Akbar, maka dia semayang, sahabat lain tarik panah, tercabut. Waktu jaga dia sakit, waktu semayang tak rasa apa-apa. Ni nak menunjukkan apa dia? Khusyuk ni ialah betul-betul manusia tenggelam dalam tumpuan tawajuh bersama Allah. Bagaimana mungkin kita tengok adanya para sahabat seperti Bilal bin Rabah ini
ada disebut ketika nak meninggalnya. Dia tersenyum. Maka orang tanya kenapa tersenyum? Lah, perbuatan sahabat yang takwa dekat dengan Tuhan, tentu kita nak tahu sebab apa. Apa yang menyebabkan hatinya menjadi senyum, menjadi suka walaupun dalam keadaan nazar, nak habis umur, senyum. Maka sahabat tanya, mengapa engkau senyum? Wahai muazzin Rasulullah, wahai tukang bang, tukang azan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada 2 orang tukang azan. Nabi ada 2 orang muazzin. Pertama Bilal bin Rabah kita sebut tadi. Kedua Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum yang buta tu Cikgu Din, ya. Yang buta Cikgu Din. Yang kalau kita baca dalam surah Abasa wa tawalla, dia Muhammad berpaling sambil masang mukanya kerana terganggu nak dakwah kepada pembesar Quraisy. Tiba-tiba mari orang buta, anja'ahul a'ma, mari padanya seorang yang buta nak tanya Islam. Allah tegur Nabi apabila Nabi paling muka masam sikit kepadanya Abdullah ibnu Maktum, tukang azan Nabi. Walhal bukannya Nabi SAW ni tak terima orang nak masuk Islam, tapi waktu itu Nabi menumpukan kepada pembesar Quraisy, yang mana kalau mereka masuk Islam, orang lain akan ikut mudah-mudahan. Jadi Abdullah ibnu Maktum ni dengan sebabnya turun ayat Allah tegur Nabi. Sebab itulah Nabi SAW diriwayatkan setiap kali jumpa Abdullah ibnu Maktum yang buta ni Cikgu Din, selalulah Nabi sebut, wahai orang yang dengan sebabnya turun teguran Allah kepada aku ni. Tengok tu. Nabi puji sifatnya, kelebihannya, wahai orang yang dengan sebabnya lah turun teguran Allah kepada aku ni, Abdullah ibnu Maktum. Ni pun muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu di Madinah azan ni 2 kali. Mula-mula azan Abdullah ibnu Maktum dulu, nak kejutkan orang, nak tahajud ke, sebagai isyarat ni azan pertama. Tapi tak lama kemudian baru azan subuh yang sebenar daripada Bilal bin Rabah. Tu Nabi kata jangan kamu keliru antara azannya Abdullah ibnu Maktum dengan azannya Bilal bin Rabah itu. Ni kita dah baca di dalam hadisnya Nabi SAW. Baik. Ya, betul Kak Nur Saadah, khusyuk terputus hubungan dengan dunia, betul. Tapi tidak akan terputus hubungan dengan dunia melainkan apabila orang sudah penuh hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan akhirat. Begitu juga rakan-rakan kita. Pernah dengar kisah ni tu, siapa nama sahabat ni? Ya, tu kita sebut tadi, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni sewaktu nak meninggal tu, nazar, senyum Pak Li. Maka orang tanya, kenapa kamu senyum? Dia kata, sebab esok aku akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok tu. Bayangkan kosong, orang nak mati dah Cikgu Ding, ada senyum lagi. Orang dalam nazak dah ada lagi dalam, tak ada, melainkan orang yang terpilih, orang yang ada khusyuk dalam batinnya. Sehingga dia kata, besok aku bertemu kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, seingat saya, memang bila satu orang mati Cikgu Ding, contoh kita ni mati dah akan datang. Kemudian bila sudah dikafan, diurus, kita duduk di alam barzah, adanya aktiviti. Kak Safiah saya ada aktiviti. Ada aktiviti. Apa aktiviti kita dalam alam barzah? Alam kubur. Kak Safiah tanya apa tu? Maaf, ke sana sini lari tengok 2 live sekali tu, tapi akan tengok sepenuh rakaman nanti. Maaf ya tu. Betul. Quran time pun serentak gini ibu bapa sekalian. Mana-mana ada program agama kita ikuti. Rakan-rakan, guru-guru kita ramai. Bagus begitu. Yang bagusnya bila dapat dirakan, kita boleh tengok lagi ya. Dalam YouTube pun kita dah masukkan rakaman pengajian kita ini. Saya selalu terfikir sehari 2 ni, bila kita buat live sirah Nabi ni sampai siri ke-20 dah malam ini.
Dah sampai umur Nabi 58 dah. Saya mari terfikir seorang lah, Cikgu Din. Tapi apa yang saya fikir ni tak mustahak sangat bagi orang. Tapi bagi diri saya terfikir. Apa dia? Entah-entah Allah takdirkan aku ni. Bila sampai siri 30, tamatlah wafat Rasulullah. Aku pun habis umur dah, Allah Ta'ala ambil. Contohnya mari terfikir, Cikgu Din. Tapi harapnya apa? Harap-harap diterima Allah amalan kita. Kuliah kita ringkas, mukadimah seperti ini pun Tuhan terimalah ya Allah amal kita itu. Mari teringat, mari terfikir. Lalu Bilal waktu nak wafat, nak meninggal, senyum. Dia kata besok aku akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Bayangkan Cikgu Din ya. Dan kita dah sebut tadi, bila kita mati masuk alam barzah, adakah kita mati dengan mati semati-mati begitu saja? Tak ada. Ada aktiviti. Antaranya aktiviti kita kata hadis dalam riwayat Imam Tabrani seingat saya ialah perelokkanlah kain kafan di antara kamu. Maknanya katanya Nabi SAW perelokkanlah kain kafan di antara kamu. Bila orang nak mati, buat elok-elok Cikgu Din. Jangan mentang dia mati, kita pun balut lebih kurang je dengan surat khabar nang yang siampau, surat khabar Tamil Naidu, dengan apa ni, dengan kulit rebung, dengan jangan Cikgu Din, jangan. Nabi kata perelokkan kain kafan di antara kamu. Kerana apa Nabi kata? Sesungguhnya orang di alam barzah itu saling menziarahi. Saling ziarah menziarahi Cikgu Din. Bukan duduk saja-saja, tidak. Tetapi ziarah. Mak kita bertemu arwah ayah kita. Orang-orang soleh berkumpul satu tempat. Yang dibahas sikit. Apa ni nama tempat itu oleh para ulama'. Ada yang kata Ailiyin, ada yang kata Taman Bayda, putih di langit ketujuh. Ada yang katanya apa ni, tempatnya orang-orang soleh itu Taman Bayda, namanya Taman Putih. Ada yang kata juga Ailiyin, tempat yang tinggi. Ada yang katanya tempat orang-orang yang buruk ataupun orang dahaka pula di apa ni, Sijin, di Sijin. Ada yang kata tempatnya Hawiyah. Ada yang kata berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari itu Telaga Barahut atau Barhut. Barahut ataupun Barhut. Boleh baca belaka-belaka. Boleh baca belaka. Jadi atas dasar itulah kita kata kosyoknya Bilal bin Rabah, sehingga Bilal pun sanggup kata apa dia? Aku ni kerana nak bertemu kekasihku. Dan kita baca hadis tadi, orang bila mati rupanya ada aktiviti. Dia hidup di alam barzah. Antara aktiviti yang dilakukan kata Nabi SAW, saling menziarahi. Saling menziarahi saudara Muhammad Asri. Maknanya kalau nak buat contoh orang kampung saya hak mati belaka, dah saya buat contoh je. Ida Jusuh melawat Saleh Saning. Saleh Saning melawat Pokok Pengah. Pokok Pengah melawat Cik Mak Garang. Cik Mak Garang melawat Ida Tun Doloh. Ida Tun Doloh melawat Tok Nda Esoh mengaji Quran. Tok Nda Esoh mengaji Quran melawat Itih Deramang mengajar Jawi. Itih Deramang mengajar Jawi melawat Isu Putih mengajar Quran. Isu Putih mengajar Quran melawat Ingah Pa yang juga Tok Guru Quran. Ingah Pa melawatlah pula. Itu contohnya. Itu contohnya ya. Contohnya saling menziarahi. Saling menziarahi. Ini kata Buya Hamka. Dan juga katanya para ulama kita. Ya. Maka kita berdoalah agar Allah Azza wa Jalla sentiasa membimbing kita di dalam melaksanakan ketaatan padanya. Dan mudah-mudahan kita berdoa dianugerahkan khusyuklah oleh Allah kepada kita dalam ibadat yang kita lakukan, supaya dapatlah kita menyelami kemanisannya, agar hidup yang singkat ini
lebih bermakna sebelum berpindah ke perkampungan akhirat yang lebih baik serta kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Habis dah Cikgu Din tajuk kosyok kita. Habis dah Cikgu Din tajuk kosyok kita. Baik. Kita sambung tajuk kedua. Tajuk kedua pendek saja, iaitulah mujahadah. Tajuk kedua Abang Zizi saya, mujahadah. Ya. Ustaz, kami nak beli buku. Ustaz, minta maaf dah, buku kesemuanya sudah habis dah. Kami akan ulang cetak dalam waktu yang mungkin dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Kesemua buku kita, subhanallah, dengan kehendak Allah sudah pun habis. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kami menulis hampir 30 buku. Buku-buku ringan, pelbagai subjek. Ada fiqh, bab puasa. Kemudian ada isu akidah seperti isu kalimah Allah. Ada isu perbandingan agama, 100 soalan Kristian, benarkah Nabi Isa disalib? Mereka bertanya tentang Islam, anda menjawab. Begitu juga tentang Al-Quran, tentang tasawuf Ibnu Athaillah ada 2 siri. Dan novel Islam pun kita buat juga sekadar yang boleh lah untuk imbangi pembaca kita ni, biar anak muda ada juga. Itu yang saudara-saudara sekalian boleh baca penulisan kami yang dimuatkan dalam novel Tribute buat Nenda itu secara percuma di blog kami rashidijamal.blogspot.com. Tapi saya dah tak masuk, lebih kurang 11 tahun dah saya tak ziarah saya punya blogspot sendiri. Ni penulisan zaman bujang-bujang dulu ya. Zaman bujang-bujang dulu. Okey, baik. Terima kasih Syekh Zuhairi, terima kasih Ahmad Zuhairi. Mudah-mudahan begitu juga Pak Li kita, alhamdulillah. Nah, mujahadah saya bacakan ya. Saya bacakan. Kita baca hari ni 2 tajuk pagi ni Cikgu Din, kerana nak pujuk hati rakan-rakan yang menonton ni, kerana tengah-tengah menonton kadang terputus, tengah-tengah menonton kadang lain tak bagus. Jadi nak pujuk balik semangat sahabat-sahabat, kita baca 2 tajuk tu hari ni. 2 tajuk tu hari ni. Tajuk berikutnya mujahadah. Ya, Kak Fika tengok buku di rumah tu ya. Kita ada tertinggal satu tajuk Kak Fika ya, firasat. Tajuk itu kita akan qada. Tetapi kita dah masuk tajuk mujahadah. Saya bacakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, rupanya mujahadah ni dia ada dalil dalam Quran yang suruh kita mujahadah. Apa dalilnya? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Itu dia. Apa dia kata? Baik. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh, jahadu, berjihad, mujahadah, sungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana, memenuhi kehendak agama kami. Apa Tuhan suruh dia buat, apa Tuhan larang dia pun tegah dia jauh. Siapa bersungguh-sungguh, Tuhan guna kalimah jahadu, berjihad, mujahadah, susah payah sanggup ikut apa yang Tuhan atur pada manusia ni melalui agama. Mereka ini lanahdiyannahum subulana. Kami, katanya apa dia? Kami akan menunjuk ia kepada jalan-jalan agama kami. Mana orang bila Tuhan pilih Cikgu Din ya, mudah buat kebajikan ya. Kita nak bangun malam payah. Kita tengok orang mudah semayang. Kita semayang 2 rakaat rasa besar sangat dah tahajud tengah malam. Kita baca Imam Hasanul Basri tadi 400 rakaat. Bagaimana jiwa mereka ni? Baik. Terima kasih banyak Ji Muhammad Razi Makna. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang baik. Orang suka buat baik, orang berkawan orang-orang baik pun akan dapat kebaikan juga Cikgu Din. Tu yang kita sebut tu. Kita ni hendaknya kita berkawan orang-orang baik, orang-orang soleh. Tengok tak video kecil kita yang saya post dekat page Ustaz Datuk Rashidi Jamil. Dengan video kecil tu saya post juga dekat page kita. Page Rashidi Jamil tu.
Ar-Rashid tu. Apa dia video itu menyebut tentang mujahadah. Antara yang membawa orang jadi mujahadah, Cikgu Din, sahabat-sahabat sekalian, tak lain tak bukan dia ada kawan-kawan yang soleh. Kita berkawan orang soleh, mudah kita nak berjihad, mujahadah, buat kebajikan. Walaupun nak puasa sunat ni bukan mudah, bukan semua orang boleh puasa sunat. Nak bangun tengah malam bukan senang, Cikgu Din, gelap, mengatuk mata, malam Jumaat keliwung pula, takut atu lagi, banyaklah. Tetapi dia boleh bangun juga. Antaranya kawan-kawan soleh dapat mengimbangi kita untuk terus istiqamah berjihad. Kawan-kawan soleh. Tu saya kata tu Abang Azizi, Abang Haslin, cuba tengok dalam telefon kita. Cuba tengok dalam telefon kita. Grup apa yang kita masuk? Grup mengaji Quran dari rumah ke rumah di Cempaka. Betul. Ni grup orang soleh. Grup majlis ilmu secara online. Betul. Ini orang-orang soleh. Grup berzanji dan tilawah Quran peringkat Bandar Baru Bangit. Betul. Ini kawan-kawan kita yang soleh. Grup Tupperware, Cikgu Ding. Grup Tupperware, Cikgu Ding. Dah apa? Walaupun grup Tupperware dah apa. Sebab mudah-mudahan bila berjumpa kawan-kawan dalam grup tu, sambil-sambil bercakap tentang Tupperware kah, main kutu kah, jual kain batik Jawa Terengganu kah, kita sambil-sambil boleh selit. Awak tak pergi ke Masjid Al-Falah malam ni, USJ 9. Ada kuliah tasawuf Datuk Rashidi kita contohnya. Awak tak 11.30 tak ikuti ke live bawah pokok. Kita mengaji tasawuf, malang pula mengaji sirah Sembilang Suku contohnya. Ya, apa saja grup, bagaimana kita nak hala biar grup tu jadi ingat ke Tuhan tu je pi. Nama kita boleh letak belaka Basikal Lajak, Bujang Telajak, Telajak Semak, contoh boleh letak. Tetapi bagaimana kita nak arahkan grup kita itu supaya menjadi orang yang mujahadah, nak berusaha jadi baik. Itu mudah-mudahannya. Ya, surah ini adalah surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, berkata bahawa beliau mendengar Nabi SAW pernah ditanya tentang seutama-utama jihad. Apa jihad paling utama ni Rasulullah? Maka jawabnya baginda, jihad paling besar, paling utama ialah Abu Sa'id, kamu sanggup bercakap jujur dan benar di depan pemerintah yang zalim. Di depan pemerintah yang zalim. Macam mana pi nak bercakap betul? Bos, tak boleh pakai gelang mah ni bos, sebab haram hukumnya bagi laki-laki, kecuali kalau bos ni bukan laki-laki. Dia bercakap benar, dia berani. Ini jihad yang besar. Tuan tak boleh pakai yang macam perempuan ni, sebab tuan ni laki-laki. Biarlah saya kena buang kerja ke, tuan tak nak berkawan dengan saya sayang ke tuan. Tu saya bercakap betul ni, sementara saya boleh bercakap, tuan pun masih boleh bercakap, Tuhan beri. Kalau nazak nanti tak ada guna dah nasihat. Bayangkan tu pi. Bayangkan tu. Ni kata Nabi, sebesar-besar jihad kamu sanggup bercakap benar, jujur, betul, tegas kepada pemerintah yang zalim, Maka seketika itu juga bila Abu Sa'id dengar Nabi bersabda sedemikian, mengalirlah air matanya kerana merasa beratnya jihad yang paling utama ini. Itu dia. Apakah maksud jihad ataupun mujahadah? Adakah mujahadah ini dapat dicari dengan pembacaan ataupun semata-mata dengan mengetahui ta'rifannya? Tidak. Mujahadah ini merupakan satu sifat yang sangat dituntut oleh agama, bahkan ia merupakan syarat utama di dalam perjalanan hamba bagi mencapai makrifat padanya. Keutamaan sifat ini banyak dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW.
Ia turut dibahaskan dengan mendalam oleh para ulama tasawuf di dalam menyatakan betapa mujahadah ini adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap insan. Oleh setiap insan. Ibrahim bin Adham berkata, Ibrahim bin Adham ni satu tokoh tasawuf. Katanya sebelum ia menjadi seorang sufi ahli tasawuf, dia ni orang bangsawan Cikgu Din. Orang jangok, orang segok, orang yang ada rupa lah. Kalau zaman kita ni orang ada rupa, segok, molek, comel, tubuhannya. Siapa Cikgu Din? Allah yarham Ed Osmera contohnya. Ni kita beri contoh lama-lama lah kerana kita orang lama kan. Allah yarham Ed Osmera, segok Cikgu Din. Tetapi hujung hayatnya apa dia? Banyak zikir, banyak tahajud, banyak beramal. Bahkan dikatakan sanggup ia meletakkan sepasang batu nisan di depan rumahnya kah atau depan biliknya kah, semata-mata nak mengingatkan diri pada mati. Pada saat memindahkan kita daripada hidup yang tidak kekal kepada hidup abadi yang bermula secara hakiki selepas kita mati. Jadi Ibrahim bin Adham ni orang segok. Orang segok sangat. Katanya dia suka pakai pakaian kebesaran. Hari-hari pakai molek Cikgu Ding. Pakai jangok semua. Pakai handsome segok lah. Comel pakaiannya tiap-tiap hari. Memang Nabi suruh pakai indah. Nabi suruh pakai comel, Nabi suruh pakai molek. Kerana kita ni orang bukan Islam. Saya ingat kata-kata sahabat saya. Dia tak baca Quran, dia tak baca hadis. Orang bukan Islam Cikgu Din, Kak Ruzi, Ina. Dia tak baca, dia tak tengok Quran, dia tak tengok hadis. Yang dia tengok kamu. Dia tengok kita. Dia tengok saya dan tengok tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian. Kalau baik, elok, indah, molek, lemah lembut, baik, bagus, kemah. Dia nampak Islam kemah, Islam comel, Islam molek, Islam. Sebab tu Cikgu Din ya. Bila kita belajar tasawuf, jangan salah konsep. Ada orang faham bila belajar tasawuf, sejak masuk tasawuf tu tak rok, dia berjalan tunduk je. Baju pun berkedut, Cikgu Din tak iron dah. Selipar lain sebelah Cikgu Din, merah sebelah, biru sebelah. Tasawuf sangat. Berjalan kaki bukan tasawuf ni. Ini bukan zuhud ni. Sebab tu mustahak belajar faham dengan betul. Disiplin ilmu dengan betul itu. Lalu Ibrahim bin Adham ni orang segok. Dia segok. Satu malam dia balik daripada berkumpul dengan kawan-kawan dia. Dia berbaring atas katil. Dia sangkut baju mahal dia. Dia baring atas katil. Tiba-tiba dia dengar bunyi tapak kaki berjalan. Di atas atap rumah dia berjalan. Kak berjalan. Maka dia kata barangkali orang nak mencuri. Maka apa dia kata? Siapa yang nak mencuri atas rumah saya tu? Tak boleh kuat sangat ni Cikgu Din. Walaupun di halaman rumah, kadang-kadang orang lalu lalang tepi saya ni. Kadang ada nurse daripada hospital Pakar Az-Zahrah lalu senyum bercakap sama sendiri. Apa ni, cuba tengok orang bawah pokok hak semak tu. Contohnya saya dengar-dengar dari jauh begitulah. Nampak dia bercakap seorang tu. Jadi tak boleh nak kuat sangat. Cuma Ibrahim bin Adham kata apa? Siapa nak mencuri atas atap rumah saya tu? Maka suara atas atap rumah jawab Cikgu Din. Apa dia jawab? Dia kata, minta maaflah tuan. Suara daripada atas atap. Kami bukannya nak mencuri. Tetapi kami ni ada atas atap rumah ni sebenarnya nak cari unta yang hilang. Bukan nak mencuri ni, kami cari unta hilang. Maka Ibrahim bin Adham kata, kamu gila ke? Cari unta atas atap rumah orang, mesti kamu nak merampok, nak mencuri, kamu tipu ni. Maka jawab suara itu, wahai Ibrahim bin Adham, adakah kamu gila mencari Tuhan dengan berehat-rehat, membesarkan diri, berseronok seperti ini? Suara tu sebut begitu, panggil namanya.
Sejak itu katanya Ibrahim bin Adham memecah jubah kebesaran. Ni bahasa tasawufnya lah. Memecah jubah kebesaran, lalu ia menyarung jubah kesufian, menjadi orang sufi, menjadi orang sufi. Baik. Lalu Ibrahim bin Adham kata apa? Seorang hamba tidak akan mencapai darjat orang-orang soleh sehingga mampulah ia mengatasi 6 perkara. Makna nak jadi orang soleh, 6 perkara ni kita kena handle. Kena handle Cikgu Din Abu Muaz. Apa dia? Pertama ya. 6 rintangan yang perlu ia hadapi. Pertama, dia tutup pintu nikmat dan buka pintu kesulitan. Kita boleh nak makan minum sebab bukan bulan puasa, wajib puasa. Tapi kita nak mujahadah, kita puasa sunat. Kita boleh simpan duit dalam bank sebab zakat kita keluar, hak lain hanya sunat. Tapi dalam musim-musim begini, kita sedekah banyak-banyak. Tengok, kita tutup pintu nikmat, buka pintu sulit. Kerana berjihad, mujahadah. 1. Kedua, tutup pintu kemuliaan, buka pintu kehinaan. Maknanya sedar diri sendiri, hamba Allah. Tutup pintu-pintu yang membawa orang sanjung kita sehingga kita kadang-kadang tergelincir dengan pujian. Kadang-kadang orang puji kita, Cikgu Ding, orang muliakan kita, kita jadi lupa. Dah, bagus Datuk Rashidi tu. Baru sebulan dia urus masjid, maju masjid. Macam mana tu ya? Tu baru sebulan. Kalau awak kenal saya 2 tahun, lagilah hebat. Tengok tu, jadi rosak dah. Dia mula jadi rosak dah. Baik. Baik. Kemudian nampaknya ustaz kita dah mula bergaya lah kena ya kita buat contoh yang dia cikgu ya. Saya mengajar ni selalu buat contoh. Tu ada orang kata kadang-kadang berdiri tengah mengajar tu, dalam surah berdiri tunjuk contoh. Jadi orang kata Allah tu tak ada lagi orang siapa berdiri buat contoh. Tak apalah yang tak ada, biar saya mulakan. Asal tuan-tuan faham saja kata saya, apa nak jadi pada saya di depan ni, biarlah. Asal tuan-tuan faham saja. Begitu agaknya yang dia cikgu ya. Okey, baik. Ya, baik. Ketiga, tutup pintu kemuliaan, buka pintu kehinaan. Biar rendah diri. Ni tetapi kita ni payahlah Cikgu Din, Abang Azizi, Suhaili, nak merendah diri. Ya, nak tutup pintu kemuliaan, buka pintu kerendahan hati, kehinaan, payah. Kalau orang panggil kita Ustaz Rashidi, diam je. Tapi bila orang panggil Ustaz Datuk Rashidi, ayah saya, contohnya. Tengok tu. Ni yang kita nak belajar ni dalam mujahadah ni. Supaya hati jangan rasa lebih pada orang lain, jangan rasa lebih molek daripada orang lain, jangan rasa kita lebih serba-serbi dari orang lain rendah sikit pada kita. Jangan Cikgu Ding, jangan ya Allah. Inilah kata ulama tasawuf. Kadang-kadang bila Allah tambah nikmat, kita jadi mudah kufur. Selain daripada nikmat, kalau Tuhan tambah ilmu, tu yang masalah tu. Tambah ilmu pun kadang-kadang kita rasa kita alim pada orang lain. Kadang-kadang bila Allah tambah taat, kita dapat hidayah menjadi taat, kita rasa kita lebih mulia daripada orang lain. Kadang-kadang bila ditambah harta, ziyadatul mal, wa ziyadatul ilm, wa ziyadatul darajah, wa ziyadatul ta'ah. Taat, darjat, harta, ilmu. Kadang-kadang bila ditambah Tuhan, ada orang jadi kufur, jadi rosak. Patut ke molek? Betul pi? Rasa lebih daripada orang lain, bahaya. Kita rasa kita lebih pada orang lain, bahaya ya Allah, bahaya. Allah akan hina kita. Tapi kalau kita selalu rendah diri, Allah angkat kita. Kita bukan nak Allah angkat tu, kita nak Allah pandang kita je pi. Kita tak mustahak orang pandang kita tu selama mana kita buat betul dengan syarak.
Tetapi yang kita nak Allah pandang kita. Soal Allah nak letak kita di mana maqam, terpulang pada Allah. Sebab kita yakin dengan keadilan Allah, halusnya hisab Allah. Tapi yang mustahak kita nak usaha dengan Tuhan apa dia? Meletakkan status hamba kepada Tuhan itu dengan sebenar-benarnya. Maka yang mustahak bagi kita, Tuhan pandang, terpulang Tuhan nak letak kat mana. Ya, jangan rasa hibat pada orang lain. Betul Abang Mak Jing saya. Jangan berasa hebat pada orang lain. Kena beralu. Betul motor ligat. Bawa motor pun beralu. Jangan pitah, ya bukan begitu. Jangan. Jangan ya. Okey. Itu kata Ibrahim bin Adham. Ketiga. Menutup pintu istirahat dan membuka pintu mujahadah. Macam tadilah bangun tengah malam. Padahal boleh tidur berehat. Ya, boleh berehat. Keempat, menutup pintu kaya dan membuka pintu mujahadah. Kelima, menutup pintu kaya dan membuka pintu kefakiran. Keenam, menutup pintu angan-angan dan membuka pintu ke arah persiapan kematian. Jangan jangan kita berangan banyak sangat. Saya ingat umur saya 50 ni dapatlah saya sekian, jangan. Sebaliknya dia ajar oleh Ibrahim bin Adham, bukalah pintu persiapan kematian. Kita tengok orang menengung je. Kita tengok orang menengung. Apa ni Abang Amran menengung. Menengung ni termenung lah. Ni bahasa Terengganu. Menengung. Elias termenung. Kita tengok orang termenung. Kita pun tanya, terkenang apa tu Ustaz? Maka kita jawab, terkenang masa depan lah tuan. Maka jemaah kita jawab, masa depan ni tak ada lain Ustaz, melainkan mati saja. Terkejut kita dengar. Betul lah tu. Betul lah tu. Ke depan kita bukan itu, bukan ini, melainkan mati. Melainkan mati. Betul abang, roh saya buka persiapan pintu kematian. Kematian ya. Manakala Syekh Abu Amr bin Najib berkata, barang siapa yang nafsunya memuliakan dirinya, makna dia tak mujahadah, tak ada berasa susah nak dekat dengan Tuhan macam orang lain, bangun malam, puasa. Makna dia ikut rehat, ikut nafsunya. Maka agama dan reputasinya akan menghina dirinya sendiri. Akan menghina dirinya sendiri. Ya, baik. Manakala para ulama tasawuf berkata, mujahadah terhadap nafsu ialah jihad akbar, jihad yang paling besar, kerana musuhnya tidak kelihatan. Kita tak kelihatan nafsu ni hasuk, bawa kita kepada dahaka pada Tuhan. Tak nampak. Kita tak nampak. Sebab dia godaan ni halus sangat. Saya dah buat contoh dah dulu dah. Contoh kita kata syaitan, termasuklah juga nafsu, godaan yang lebih halus daripada godaan umum daripada iblis tadi. Iaitulah godaan halus ni nafsu, godaan besar ni iblis, syaitan. Kita dah sebut dah. Dia kalau boleh, dia tak nak kita semayang. Cuba tengok baik. Dia tak nak kita semayang, tapi kita semayang juga. Dia kata tak apalah, kalau dah saya kata jangan semayang, awak nak semayang juga, semayang je lah. Tapi tak semayang seorang, tak payah jemaah pun tak apa, lambat jemaah ni. Tiba-tiba kita semayang jemaah. Dia kata, saya kata jangan semayang jemaah, awak semayang juga jemaah ya. Tak apalah, jemaah lah, ikut pandai awak lah. Tapi tak payah pergi masjid lah kot, jemaah di rumah saja. Masjid ni pula, kalau kita pergi macam-macam orang atas masjid ni, bukan semua orang, macam-macam dia masuk dalam hati kita. Tapi tiba-tiba kita pergi masjid juga. Bila pergi masjid, asalnya syaitan tak nak kita semayang, kita semayang. Maka dia kata, kalau semayanglah. Asal seorang jangan jemaah, kita jemaah. Dia kata jemaah lah, jangan pergi masjid, di rumah je, kita pergi masjid. Semua benda yang syaitan hasut, kita berjaya lepasi dengan kehendak Tuhan. Maka syaitan pun dia masuk cobaan macam mana Cikgu Ding? Tu nak kata, haluhnya cobaan, haluhnya godaan ni. Dia mula bisikkan dalam hati kita, apa dia? Baguslah aku ni ya, awal sampai masjid. Ni hujan lebat macam ni, Tok Bila tak sampai lagi, aku sampai dah.
Sempat aku semayang, baca Quran dan bersih hafal sejadah ni pula. Jauh bagus akulah daripada AJK Masjid. Tengok. Tengok Cikgu Din. Tengok Cikgu Din. Setan sudah berjaya membawa dalam hatinya dengan tiupan merasa lebih baik daripada orang lain. Daripada orang lain. Ni yang takut Cikgu Din. Kita nak mujahadah banyak-banyak, berkawan orang soleh supaya kita istiqamah buat baik ya. Jadi kata ulama tasawuf, mujahadah terhadap nafsu ialah jihad akbar atau jihad yang paling utama dan terbesar kerana musuhnya tidak kelihatan. Maka adalah satu tajuk membahaskan tentang bagaimana nak bina mujahadah tu. Bagaimana nak bina mujahadah itu. Ya, saudara Suhaili saya, silakan Li. Sila Li, kalau ada soalan Li ya, sambil-sambil saya baca soalan kawan-kawan ya. Okey, baik. Bagaimana nak bina mujahadah? Setelah kita memahami akan kepentingan mujahadah di dalam pembinaan taqwa dan makrifat padanya, seharusnya kita berusaha untuk membina kekuatan mujahadah ini menerusi kaedah-kaedah yang telah dinyatakan oleh ulama berdasarkan pengalaman mujahadah mereka sendiri, dan mereka telah merasai kemanisan daripada buah mujahadah itu. Perhatikan kata-kata ulama tasawuf terhadap pembinaan mujahadah di dalam jiwa para hamba. Pertama, kata Syekh Hasan Al-Qazzaz, mujahadah akan dapat dibina melalui 3 keadaan pi. Ni saling Cikgu Din. Ya, ingat baik-baik. Kata Syekh Muhammad Hasan Al-Qazzaz, mujahadah tidak akan dapat dibina melainkan 3 cara. Tiga cara. Pertama, tidak makan kecuali benar-benar perlu. Tidak makan kecuali benar-benar perlu. Apa maksud tu pi Cikgu Din? Diet agaknya Ustaz ya, kita off diet kita ya. Kita offkan diet kita, pemakanan kita. Pagi makanlah coklat kendoh 2 butir. Tengah hari makanlah cekedih sikit. Petang makan buah kanan pula lebih kurang 2 butir. Begitu ke Cikgu Din? Dah. Tidak makan kecuali bila benar-benar perlu, maknanya perbanyakkanlah puasa. Itu dipanggil mujahadah. Itu dikatakan mujahadah. Perbanyakkanlah puasa. 1. Kedua, kamu juga tidak tidur kecuali bila benar-benar perlu. Tidak tidur kecuali bila benar-benar perlu. Contoh orang tak, kalau saya mengajar di masjid kah, di surau mana-mana kah, kalau ada jemaah tertidur, saya tak larang tuan-tuan. Sebab barangkali dia benar-benar perlu benar-benar perlu. Ya betul. Macam dalam kuliah kita ni, 222 orang view, meningkat, turun, tak apa. Saya tak mustahak view tu tuan. Saya berharap Allah Ta'ala redha kita semua sekali. Sebab tu kita minta kawan-kawan share. Apa yang kita sedang luangkan masa ini, manfaatkan masa kita daripada siri-siri hidup dan nafas kita ini adalah menyebut kebesaran Allah dan juga usaha nak baiki amal kita kepada Allah melalui pengajian kita siang malam ni. Jadi atas dasar itulah apa yang kita sebut tadi, tidak tidur kecuali benar-benar perlu. Ya, yakni tahajud lah. Bangun tengah malam tahajud ya. Salli sunat tahajud di rakaataini. Lillahi ta'ala, aku semayanglah ya Allah tahajud ni 2 rakaat kepada Engkau. Terimalah hanya semata pada Engkau ya Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lepas sudah semayang, zikir, taubat, istighfar, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku minta ampun dengan Engkau Tuhan yang Maha Agung. Astaghfirullahalazim. Contohnya 2. Ketiga, Syekh Hasan Al-Qazzaz kata, tidak berbicara kecuali benar-benar perlu. Tak bercakap kecuali benar-benar perlu. Di rumah, balik kerja, kita tanya isteri kita, masak apa hari ni yang senyap? Orang rumah kita tak bercakap, diam.
Kenapa? Oh, rupanya orang rumah dia belajar mutiara tasawuf Ibnu Athaillah di bawah pokok dengan Ustaz Datuk Rashidi. Sejak tu dia bercakap bila perlu saja. Tak payah tanya banyak bang. Apa yang saya masak awak makan ajalah. Jering kemar ada, pelara ada, ping ada, sekian. Tengok tu bukan begitu ya, bukan begitu ya, bukan begitu maksudnya, bukan. Yakni jaga percakapan. Kalau benda itu membawa pahala di akhirat, silakan. Kalau perkara itu membawa sia-sia dan lara, jangan, jaga. Tidak bercakap melainkan benar-benar perlu. Itu maksud dia. Kata Nabi SAW, siapa dapat jaga mulut dia, tak, mulut ni banyak kesalahan datang daripada lidah kita. Jaga. Nabi suruh jaga. Syekh Nasrul Abazi mengatakan, penjaramu adalah nafsumu. Sijnuka nafsuka. Penjara kamu adalah nafsu kamu. Jika kamu keluar darinya dengan kesungguhan mujahadah, kamu pasti akan tinggal di tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kekal di dalamnya. Manakala Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, barang siapa menghiasi zahirnya dengan mujahadah, maka Allah memperbaiki batinnya dengan maqam musyahadah, seakan-akan nampak Tuhan. Ihsan, maqam ihsan, musyahadah. Ketahuilah bahawa seseorang yang dalam awal perjalanan hidupnya tidak pernah mengalami mujahadah, maka dia tidak akan mendapatkan lilin. Tidak akan mendapatkan lilin yang dapat menerangi jalannya. Zunnun al-Misri berkata, Allah tidak akan memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang lebih mulia selain menunjukkan padanya kehinaan nafsunya. Dan Allah tidak menghinakan satu orang dengan sebesar-besar hina, melainkan Allah tutup kepadanya melihat nafsu itu hina. Manakala Allah nak muliakan kita, Allah beri kepada kita ni sedar nafsu ni tak baik. Kalau Allah nak hina kita, Allah tutup kesedaran bahawa nafsu tu buruk, maka kita ikut nafsu. Ya. Jering kemar tu apa? Ayanda Haji Aki, jering kemar ni makanan kami orang-orang Ulu. Jering tu ya, jering ulam tu, kita rebuh, kita makan pula dengan nyor, dengan kelapa. Ni makanan lama lah. Saya sebenarnya sebut sangat bahasa-bahasa lama ni kerana meraihkan kawan-kawan yang rata-rata datang ni orang-orang lama. Cikgu Din, umur 78 tahun dah. Mutu Ligat, 98 tahun dah. Malimang, lebih kurang 60. Banyak dah umur. Kita nak raih kawan-kawan kita tu ya. Cikgu Din, saya bergurau tu ya. Baik. Ini bahasa lama dan makanan tempatan orang Ulu macam kami, apa ni, Ayanda Haji Aki ya. Ya betul. Jering yang dikambuh dalam pasir, betul. Subhanallah. Penulis berdoa agar kita dikurniakan hidayah darinya, agar sentiasa dipimpin kepada jalannya dalam mencapai makrifat padanya. Oleh itu mujahadahlah kita, tuan-tuan sahabat sekalian, termasuk saya ni juga, dengan sebenar-benarnya, dan bersabarlah kita di atas segala ketentuan darinya, agar kita layak mendapat naungannya di akhirat yang kekal nanti. Amin ya rabbal alamin. Habislah sudah tajuk mujahadah. Yang sebelum itu kita dah bicara tajuk khusyuk. Ada 2 tajuk hari ini kita belajar ya. Baik kawan-kawan sekalian, kita dah nak tamat kuliah kita ini. Saya tengok dulu rakan-rakan kita yang masuk hari ini ramai, alhamdulillah. Ramai, ya Allah, saya nak sebut seorang-seorang. Saudara Muhammad Hamidi, terima kasih di Gelandangan Sufi Liari. Begitu juga Kak Radin Arpah, Hasan Arifai, Kak Fika Hasan, Mazdiah Syuib. Terima kasih Mazdiah Syuib. Gelandangan Sufi, Kak Safiah, Dr. Safiah. Begitu juga Azlinda Abu Bakar, Sungai Tangkah Jelas, Mutu Ligat, terima kasih. Nur Azman Iksan, Kajang Utama, terima kasih. Begitu juga Ayanda Haji Aki, terima kasih daripada Pasir Gudang. Saudari Suryani Sulaiman, terima kasih. Dah bertukar anaknya, betul. Kak Wan Narita Mustafa daripada Shah Alam, sekarang di Kota Baru. Abadin saya Muhammad Saifuddin Haji Abdullah. Begitu juga Saudari Ida Saodah, terima kasih.
Saudara Aziz Wang daripada Pematang Janggu. Terima kasih Aziz. Muhammad Asri Saleh, Kak Rohana Nordin, Alif Izanin Syafi'i, terima kasih. Kelia di Beranang, terima kasih Alif, istiqamah dengan kuliah kita. Kak Aziah Usuf, terima kasih Kak Aziah. Begitu juga Hasan Ar-Rifai, Kak Rabi'atun Ismail, terima kasih. Begitu juga Kak Nur Saadah daripada Putrajaya. Maliman, terima kasih Maliman. Mutoliga ada. Suhaili Nordin, terima kasih. Saudari Jia Halim, terima kasih. Waalaikumsalam. Begitu juga Ina Azman, terima kasih Ina, selalu istiqamah kuliah kita. Aziah Yusuf, terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Suhaili Nordin, Surya Zaujah, terima kasih. Amin. Begitu juga Ida Saudah, Kak Mimi Mansur, Jak Kadir, rakan-rakan yang lain iaitulah Saudara Amran Abu Manaf, Saudara Alwi Muda, terima kasih ya, Alhamdulillah. Suhaimi Maknoh, terima kasih Mi. Begitu juga Kak Intan dan juga Abang Osman, Abang Azizi saya, Saudara Harun saya, terima kasih Harun Nizan, Saudara Yusuf Abdullah, terima kasih. Begitu juga Muhammad Asri Saleh, Mutoliga, Muhammad Muzammir, terima kasih Muhammad Muzammir. Syam Faruzi yang Abang Mak Jing saya, hak gendong sokmo saya waktu sekolah tingkatan 1, tingkatan 2 dulu ya. Jauh gendong basikal bonceng tu. Begitu juga subhanallah rakan-rakan Pok Lee, terima kasih Pok Lee, guru pengakak saya ni. Guru pengakak saya ni dan guru silat kita ni, Pok Lee kita ni ya. Muhammad Asri Saleh, Lia Ia, Saudari Azlina Bahari, Nik Muhammad, terima kasih Nik Muhammad. Begitu juga subhanallah Saufi Abdul Manaf, terima kasih Pi. Cempaka Putih, terima kasih. Kesalan ke Abang Mak Jing kita ya. Begitu juga Maliman, Ina Azman, adikku Nik Iznan Musyami daripada Labuan, terima kasih adikku. Begitu juga Kak Nur Saadah, rakan-rakan kita ramai. Haji Muhammad Zin, Dr. Moza, terima kasih Abang Zin saya daripada USJ, terima kasih. Kak Kamsi Haji Yahya, terima kasih daripada Putrajaya. Ayanda Haji Aki, kekanda saya Abang Izam. Salam Kak Marsina anak-anak. Begitu juga Ibu Radin Jamalia, sahabat dan anak murid saya Abdul Hakim bin Datuk Azam, terima kasih Kim. Satina Humaira, terima kasih Satina, daripada Kedah. Satina kita, terima kasih nah. Abang Samsudin daripada Johor. Saudara Zarul Kamal, terima kasih. Naz Majid, terima kasih Naz. Begitu juga Syekh Ajlani Al-Akbari, Alhamdulillah, Alhamdulillah, daripada Sarawak. Syekh Ajlani, terima kasih. Selalu tengok di Facebook kita saja ya, Syekh Ajlani. Ahmad Zuhairi, terima kasih Mat. Begitu juga Aziz Wan daripada Permatan Pauh. Ahmad Zuhairi, terima kasih. Haslin Hasan, Abang Haslin Kota Tinggi, terima kasih Abang Lin. Saudara Muhammad Razi Makno, terima kasih Ji. Alif Izani Syafi'i, terima kasih Alif. Nur Azman Iksan, Pak Long kita daripada Johor, terima kasih Muhammad Razi. Begitu juga Syah Abbas Syahriza daripada Johor, Columbia University, Columbia Hospital. Cikgu besar saya, kawan baik saya, Saudara Mazuki Mak Dahan, terima kasih Ki. Begitu juga Abang Din daripada Johor. Abang Azizi, Alhamdulillah. Abang Azizi saya ni. Begitu juga rakan-rakan Sally Rahmat daripada Putrajaya. Tengku Rusnani, anak beranak kita daripada Puchong. Abang Rus Adi saya, Alhamdulillah, terima kasih Abang Rus. Abu Muaz, rakan saya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Haji Afandi Abdul Samad, terima kasih, Alhamdulillah Haji. Ayanda cikgu saya yang selalu banyak nasihat, beri panduan, terima kasih. Begitu juga rakan-rakan di bawah kita ni ramai, Alhamdulillah. Kita nak baca, tak nak tinggal seorang-seorang. Zulkifli Abu Mansur Zul, terima kasih daripada Kedah. Kak Fikah, terima kasih. Begitu juga Abu Muaz, terima kasih. Abang Izam saya.
Begitu juga Abang Azizi, Suhaili Nordin, terima kasih Li. Begitu juga Kak Nur Saadah, rakan-rakan yang lain. Jul Royal, terima kasih Jul. Selalu dengar tazkirah Datuk sebelum Jumaat di Masjid Bukhari kita, betul. Setiap Jumaat minggu keempat. Terima kasih Jul. Kuliah sirah Nabi kita kan. Sally Rahmat, Syam Faruzian. Begitu juga rakan-rakan yang banyak di bawah ini seperti saudara Amrang Abu Manaf. Dan tak lupa juga Abang Ros saya, Abang Hasling Hasan Kak Ruzi dan juga Marzuki. Tak lupa pada Sally Rahmat dan ayahanda Cikgu. Gelandangan Sufi ada juga termasuk Cempaka Putih, Haji Muhammad Zin Dr. Moza daripada USJ, Mama Tengku Haizang daripada Kuala Terengganu. Begitu juga Muhammad Hanafi dan Pok Long dan Suhaili dan Jia Halim dan Gelandangan Sufi. Dan juga Muhammad Asri Saleh serta Aini Muhammad Yunus serta Ayanda Haji Aki Abdul Wahab. Begitu juga kekanda kita daripada Kuala Berang, saudara Abang Muhammad Fitanah. Tak lupa juga kepada saudara Zulkifli Mahadi daripada Fasa 3A Bandar Seremban Selatan yang kita mengajar sokmo di situ. Termasuk juga rakan-rakan yang lain ni. Jangan tinggal seorang tu. Zainul Hakim, terima kasih Kak Zainun. Terima kasih Syekh Syahari Yunus. Terima kasih Syekh Syahari. Terima kasih juga Lia Ibrahim, alhamdulillah. Terima kasih juga rakan-rakan Haji Afandi Abdul Samad. Bidadari Bonda, terima kasih Bidadari. Juga Syekh Syahari Yunus kita, Nur Mimi Mansur. Subhanallah. Lia Ibrahim, ya Lia Ibrahim. Lina Din, terima kasih Lina. Istiqamah kuliah kita Lina, insya-Allah. Terima kasih Nazri Ismail. Terima kasih Bidadari Bonda. Terima kasih Yahya Wahid, terima kasih. Kak Roslah Awang, terima kasih. Begitu juga Muhammad Hanafi, Muhammad Zaki, terima kasih Pi, sama-sama Pi ya. Alif Izzani Syafi'i, terima kasih. Suryani Sulaiman, terima kasih. Harun Nizam, terima kasih. Begitu juga Rasyai, terima kasih. Seb Ishak, Kak Seb daripada USJ, terima kasih. Din SBC, terima kasih daripada King Rara Puchong. Begitu juga Ustazah Nur Hazlina Mak Jali NIKS ni, terima kasih. Jojo School, terima kasih. Begitu juga subhanallah Lia Ia Mutolika Nur Adina Safiyah, terima kasih Nur Adina. Abu Muaz, terima kasih. Syed Muhammad Saufi, terima kasih Pi. Kesalan ya Cik Pi. Begitu juga Darus TQN Dungun, terima kasih Abang Darus. Abang Darus kita ni dengan Datuk Din kita, terima kasih. Muhammad Nasrul, terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rashid Redha, terima kasih. Begitu juga Abu Muaz, Zainun Hakim, Nazrish Rais dan juga rakan-rakan kita semuanya. Mudah-mudahan selamat berkat malam ini, insya-Allah panjang umur saya dan tuan-tuan. Bertemulah kita dalam kuliah sirah kita, masih membahaskan Ar-Rahiqul Maktum jam 9 suku malam nanti, insya-Allah. Terima kasih saudara Nazri Ismail dari Masjid Imam Asy-Syafi'i. Terima kasih Hamid Mid, rakan-rakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.